Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulakan dengan kelas yang pertama, iaitu tajuk pengatur caraan. Okey, bila sebut pengatur caraan, dia ada kaitan dengan atur cara. Bagaimana kita susun satu-satu benda tu. Okey, sebagai contohnya dekat sekolah. Kalau majlis di sekolah, kita ada majlis Yaumul Ihtifal. Okey, mukadimah akan susun. Mula-mula sekali kita akan nyanyi lagu apa. Okey, lepas tu akan ada ucapan daripada siapa. Kemudian kita susun lagi, atur lagi. Okey, ada persembahan. Okey, kemudian ada penyampaian hadiah sesi pertama, kemudian rehat. Okey, barulah kita sambung balik. Itulah maksudnya kita atur. Okey, kita atur. Dan dekat sini ada guna perkataan cara, maksudnya kita atur cara tu. Okey, kita aturkan kaedah tu. Okey, kaedah sesuatu benda. Okey, dalam tajuk ni sebenarnya mudah je. Okey, yang penting kita faham asas, atur cara. Okey, macam mana kita menyusun cara ataupun kaedah sesuatu benda itu untuk berfungsi. Okey, baik. Tadi Mukadimah jelaskan tentang apa itu maksud atur cara secara umum. Jadi sekarang Mukadimah masuk pada contoh atur cara komputer. Yang kita akan belajar ialah atur cara komputer. Maksudnya kita akan atur bagaimanakah cara komputer itu berfungsi. Okey, kita kena susun satu persatu. Okey, jadi maksud yang ada dalam teks ialah set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Okey, poin kat sini ialah arahan mengikut urutan. Kalau kamu nak memastikan komputer tu berfungsi dengan baik, boleh menjalankan tugasnya, wajib untuk dia mendapat arahan yang mengikut urutan. Okey, tak boleh campur-campur. Okey, sebagai contoh, kalau kamu nak masak telur goreng. Okey, contohnya sangat simple. Mula-mula sekali kita akan ambil kuali. Okey, kita ambil kuali, kita basuh. Okey, lepas tu kita biarkan dia kering kan. Okey, kemudian kita akan letak minyak. Okey, tunggu minyak dah panas, barulah kita letak telur. Okey, kemudian kita akan pusing-pusingkan telur tu sampai dia masak. Lepas tu tutup api, barulah kita angkat telur kan. Okey, itu susunan dia, satu persatu, lepas satu, lepas satu. Apa jadi kalau Mukadimah tak ikut susunan? Okey, Mukadimah nak goreng telur, tapi mula-mula sekali apa yang Mukadimah buat ialah tiba-tiba Mukadimah tu letak telur. Mukadimah tak basuh, Mukadimah tak ambil kuali, Mukadimah tak letak minyak. Apa jadi? Jadi tak telur goreng tu? Tak jadi kan? Sebab apa? Sebab kita tak ikut susunan dia. Mesti mula-mula macam ni, lepas tu macam ni. Itu maksud dia. Kena susun. Okay, kena atur cara benda tu berfungsi. Sama juga dengan tajuk kita hari ni. Okay, kita nak menjadikan komputer itu satu benda yang bermanfaat, yang kita boleh gunakan, yang boleh bantu kita selesaikan tugasan. Mestilah kita memberi hak pada dia. Okay, maksudnya memberi arahan, membuat mengikut arahan dan mengikut urutan. Okey, sangat penting benda ni, mengikut urutan. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat sini Mukadimah tuliskan terkandung dalam komputer benam yang ada dalam sesetengah perkakasan harian. Okey, macam mana satu komputer tu boleh berfungsi? Okey, baik. Itu adalah disebabkan oleh adanya atur cara yang duduk dalam apa? Duduk dalam komputer benam. Okey, kat sini maksud komputer benam ni ialah komputer yang dibenamkan. Maksudnya komputer yang dimasukkan ke dalam sesetengah perkakasan harian. Okey, ada sesetengah perkakasan harian ni yang biasa kita guna setiap hari, contohnya mesin basuh automatik. Okey, ada komputer benam dalam tu, komputer yang kita masukkan ke dalam tu, okey, yang membolehkan dia ada atur cara sendiri. Bila ada komputer benam ni,
Okay, dalam komputer benam tu ada dia punya susunan-susunan arahan. Dia dah bagi tahu dah. Okay, nanti bila tekan ni awak kena buat ni, bila tekan ni awak kena buat ni. Dia dah bagi tahu siap-siap arahan dekat dalam komputer tu. Kemudian atur cara ini akan berfungsi dan menyebabkan perkakas itu boleh digunakan. Okay, Mama rasa boleh faham tu. Okay, yang penting ialah perkakasan ni mesti ada komputer benam. Sebab komputer benam ni dia ada atur cara. Kalaulah perkakasan harian tak ada komputer benam, maksudnya dia tak ada atur cara, maksudnya dia tak boleh berfungsi sendiri. Okay, kita kena buat semua. Okay, contoh mesin basuh manual. Okay, dia tak boleh buat sendiri kan, dia tak boleh nak keluarkan tak boleh nak keluarkan air lah, tak boleh nak bilas sendirilah. Itu yang kita panggil mesin basuh manual. Yang tu bukannya perkakasan harian yang ada komputer benam. Kena beza tu. Sebab tu kena betul-betul pastikan alatan yang ada ni, yang kita belajar ni, yang mana satu yang ada komputer benam dan tak ada komputer benam. Yang ada komputer benam sahaja yang ada atur cara. Jadi dia boleh buat sendiri tugasan dia tanpa kita perlu check satu-satu. Macam tu. Okay? Biasanya benda ni ialah yang ada automatik. Yang ada arahan automatik. Okay? Boleh faham? Okay, baik. Mari kita tengok jenis-jenis perkakasan harian yang mengandungi komputer benam dan seterusnya terkandungnya atur cara komputer. Okey, yang mana perkakasan harian ni biasanya perkakasan harian yang akan memudahkan urusan kita sehari-hari. Okey, baik. Yang pertama kita tengok muka surat 2. Yang ni Muhammad ambil daripada buku teks. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama, televisyen pintar. Okey, televisyen pintar ni televisyen yang mana dia akan membolehkan mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Memang rasa kat rumah kamu pun ada kan yang ni kan, yang jenis TV yang boleh online tu. Okay, yang boleh connect dengan YouTube dan sebagainya. Okay, jadi itu memudahkan kita lah. Okay, itu ialah satu contoh yang pertama. Yang kedua, pendingin hawa. Okay, membolehkan menetapkan, mengesan dan menyelaskan suhu berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Kita setting je kat situ berapa suhu yang kita nak. Lepas tu kita tinggalkan dia 10 minit kemudian dah sejuk dah bilik. Okay, nampak tak? Dia memudahkan kita. Kita boleh buat kerja lain. Tak perlu kita tunggu kat situ. Okay, baik. Yang kedua, selesai. Yang ketiga, jam penggera digital. Yang ni pun sama juga. Menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Dia pula yang ingatkan kita tentang masa. Okay, kalau tidur ke apa kan. Okay, kita setting, dia pula yang kejut. Ibarat macam tu lah. Macam mana dia memudahkan. Okay, tak perlulah ada orang lain yang jaga 8 jam. Lepas tu kejut, bangun-bangun. Tak perlu. Okay, maksudnya dia dah memudahkan. Macam mana dia memudahkan? Adanya set arahan dalam tu. Okay, set arahan dalam setiap perkakasan ini. Okey, seterusnya pembersih vakum robotik. Yang ni pun sama juga. Okey, pembersih vakum robotik ni dia memudahkan dari sudut bila kita start on, dia boleh bergerak sendiri, pergi ke mana-mana ruangan yang dia boleh pergi untuk dia sedut mana-mana habuk ataupun kotoran. Okey, berbeza dengan vacuum yang biasa. Okey, kita kena pegang, kita kena sodok mana-mana, kita kena halakan dekat lubang-lubang ni kan. Okey, kalau 1 jam kita peruntukkan untuk vacuum, 1 jam lah kita kena pegang vacuum tu, betul? Tu vacuum yang biasa lah. Yang ni vacuum robotik, kamu on, okay, kamu pergi buat kerja lain, dia bergerak juga tanpa kamu kawal dia. Kamu setting je, datang lepas sejam 2 jam settle semua. Dia dah tolong kita buat. Okay, nampak Mohon rasa mudah je ni. Okay, baik. Seterusnya muka surat sebelah. Contoh peti sejuk.
Peti sejuk ni pun sama juga dengan pendingin hawa. Start kita masukkan ikan dekat dalam freezer. Okey, kita tunggu, kita tak perlu nak tunggu beberapa jam. Dia akan sejuk sendiri. Okey, tak adalah tiba-tiba kita kena masukkan ais, masukkan ais nak memastikan ikan tu sentiasa beku. Tak perlu sampai tahap macam tu. Nampak tak macam mana dia memudahkan. Okey, seterusnya mesin basuh elektronik. Yang ni pun sama juga. Kamu masukkan baju yang kotor, baju yang berbau, okey, baju yang basah. Akhir sekali lepas 1 jam, okey, kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat baju yang bersih, yang boleh terus pakai, yang kering. Nampak macam mana dia memudahkan tanpa kita tak perlu pun basuh secara manual. Kalau kita perlu basuh manual, okey, waktu contohnya waktu mesin rosak ke dan sebagainya, penat tak kita nak basuh? Penat kan? Okay, nak kena rendam lagi, nak kena sental lagi. Lepas tu, dah basuh tu, nak kena bilas. Lepas tu, nak kena jemur. Jadi, benda tu sangat-sangat banyak memakan masa lah. Berbanding yang ni, kita start on. Akhir sekali dah siap, dia pun tutup off sendiri. Macam tu. Okay, ketuhar gelombang mikro pun sama juga. Okay, dia sama macam lekor macam nak usah lah. Masuk semua-semua apa yang kita ada sebagai bahan kan, lauk dan sebagainya kan, contohnya ayam ke apa, masuk dalam tu, tekan on, okey, lepas setengah jam, okey, dia dah siap dah bakar. Macam tu, selesai. Okey, jadi Muhammad rasa kamu boleh nampak dah melalui contoh-contoh yang ada ni, okey, bagaimana atur cara komputer yang ada dalam setiap bahan ataupun perkakasan harian ni memudahkan kita. Okey, kita tak perlu duduk kat situ, tak perlu menggunakan tenaga ataupun masa kita. Okey, berbeza dengan contohnya kamu beli penyapu. Okey, kamu bayangkan kamu beli penyapu nak bersihkan rumah berbanding dengan pembersih vakum robotik. Okey, pembersih vakum robotik, kamu tekan on, dia gerak sendiri. Kamu boleh buat benda lain. Kalau penyapu, boleh. Kamu beli penyapu, okey, lepas tu kamu biar dia kat situ supaya dia boleh sapu sendiri. Adakah itu akan berlaku? Tak kan? Kita yang kena guna tenaga kita, kena sapu satu-satu, kita akan penat dan sebagainya. Itulah beza dia. Beza alatan perkakasan harian yang ada komputer benam dan tak ada komputer benam. Okay.